kita tengok yang pertama tadi, iaitu untuk kalau nak salin, nanti boleh salin kemudian lah. Ini adalah untuk soalan nombor 1 tadi. Yang kita tak sempat nak rakam tadi, boleh tengok balik nanti untuk mencari nilai yang nombor 1 kita cari F5, yang kedua cari nilai H dan K. So dapatlah itu. Kalau tak sempat nanti boleh tengok balik video ni untuk salin balik Kemudian kita tengok dah yang kedua. Fungsi songsang ataupun inverse function. Kemudian yang B pun inverse function. So ini satu markah untuk X sebagai perkara tu. Kemudian markah jawapan N1, N1. So itu soalan nombor 2 kita sebenarnya dah masuk ke nombor 3 kan. So untuk tujuan nak salin balik kalau tak sempat nanti, awak boleh pause dan salin dululah. Kita terus ke nombor 3. Saya nak teruskan ke tajuk seterusnya. Nanti yang hal tu saya akan ulang balik nanti kemudian. Saya terus ke quadratic function. Tajuk yang penting iaitu rumus kena ingat. Kalau kita tak ingat, nanti Pak Isa dia tak bagi dah. Dulu ada bagi, sekarang tak bagi lah. Banyak formula. Tapi kita tak pastilah yang confirm nanti SPM betul. Pasal dia KSM, dia dah ubah. Sekarang kita tak tahu formula ni bagi ke tak. So kena hafal lah. Kita kena bersedia. Pasal kita tak boleh nak jangkau yang sebenarnya SPM ni soalan tu dah digubal. Tapi kita tak tahu yang manakah formula ni yang dibekalkan. Ada yang kata formula dah makin berkurangan. Confirm nanti kita pun tak tahu. So negatif B tambah tolak punca B kuasa 2 tolak pi AC per 2A. Kalau kita tengok formula ni untuk apa Untuk pemfakturan. Kalau tak boleh pemfakturan, kena buat rumus. Ataupun boleh buat faktor pun kita guna rumus pun boleh. Itu tak kisah. Jadi rumus ni untuk semua. Kita nak buat soalan samaan kuadratik dulu. Kuadratik maksudnya kena faktor lah kan. Tapi ini soalan dia tak boleh faktor pasal dia minta give the answer correct to 3 decimal place. Dia confirm tak boleh faktor. Pasal dia dah bagi dah soalan kena buat 3 tempat perpuluhan. Boleh cuba buat dulu. Ulang kaji balik lah nak Pak Isa ni. Jadi simple soalan kertas 1. Lepas ni kita akan tengok kertas 2 pula. Cuba kembangkan dulu. Expand. Salin soalan dululah Salin soalan dulu. Lepas tu step yang pertama yang kena buat ialah kita kena expand Kembangkan. Kembangkan maknanya yang depan darab ke dalam, yang ada pemfakturan tu kita kena kembangkan. Dah. Ini pun kadang-kadang ada pelajar lemah bila buat faktor pun tak erti. Nak kembang pun tak erti. Yang problem pasal ni banyak kita menggunakan algebra 3x kali x tu 3x kuasa 2. 3x kali 1 negatif 3x. Kemudian kita kembangkan. Bila pelajar tengok kalau nak kembang dia perlu kita ingat dia macam ni lah kita nampak 3 tu kan. Dia darab dia tu dengan x ni. Dan 3 kita darab dengan dia punya belakang tu. Dia punya tu bagi nampak tersusun Kemudian yang negatif x ni darab dengan x ni. Dan negatif x ni darab dengan 1. Jadi kita bila kita kembang tak ada markah lagi. Sampai jumpa kuadratik kuadratik ni baru kita dapat markah 1 markah.
kita kena guna rumus. Ada pelajar dia kata, cikgu saya guna kalkulator. Buat apa saya guna rumus? Kan? Ada orang tak bagi. Ada orang kata tak payahlah buat menggunakan rumus ni. Asal guna kalkulator tu dia dapat. Masalahnya ialah dia tak dapat markah. Okey, so formula ni kena ingat formula. Lepas tu kamu gantilah A dia, B dia, C dia bagi betul lah. Negatif. B dia nanti 5, tambah tolak punca B dia nanti 5, kurungan je, jangan lupa kurungan tu. Kuasa 2 tolak 4 kali A dia 4, C dia nanti 3. 2 kali A dia 4. Okey, so dapat 5 tambah tolak. Okey, pasal dia tambah tolak lah. Formula ada tambah tolak Okay, lepas tu kita ada 2 lah. 1 tambah 1 tolak. Okay, jadi tekan kalkulator je. 5 tambah punca 73. Tak payah selesai lah 73 tu. Tekan kalkulator je. Cuba tekan 5 tambah punca 73 sama dengan dulu. Baru bagi 8. Bila dia minta 3 tempat puluhan. Tekan. Boleh tekan mode fix 3. Tekan kalkulator boleh kan. Okay. Dapat tak jawapan? Okay, nampak tak? Kaedah untuk kuadratik dapat 1 markah. Lepas tu pemfakturan tak boleh buat. Jangan pergi gagah. Perpuluhan buat menggunakan pemfakturan. Ada pemfakturan dia buat menggunakan perpuluhan. Tak boleh. So, tak boleh buat pemfakturan, kena guna rumus. Bila kita guna rumus, dapat 1 markah. Ini jawapan lah. 1 markah, 1 markah lagi. So, kita akan dapat 4 markah kat sini. Jadi, ingatkan yang pertama kali, pastikan menggunakan rumus. Yang kedua, tempat perpuluhan mesti betul. Kalau minta 3, mesti 3. Kalau kurang salah, kalau lebih pun salah. Kalau minta 3 tempat perpuluhan, 3 tempat puluhan. Kalau dia minta 3 significant figure, 3 angka berti. Kena bagi 3 angka berti. Ikut soalan. Okay. Itulah 4 markah. Tak susah. Okay. Teruskan. Saya yang ini antara masalah kita dalam persamaan kuadratik ni, ingat tak A kuasa 2 tambah B tambah C sama 0 kan, dia punya A tu bila kita per, maknanya X kuasa 2 tu sama, tolak jadi tambah kan. B ni dia per dengan A, B per A X tambah C pun per dengan A. Jadi konsep dia A lah, kita tahu bahawa yang di tengah ni, yang B dan B per A ni adalah hasil tambah punca, sum of root. Lepas tu yang C per A ni kita tahu dia adalah, yang C per A ni adalah product of root hasil darab punca. Jadi kita kena ingat yang tu. Maknanya kalau orang bagi kuadratik, kita tahu bahawa sum of root ataupun hasil tambah punca dia negatif. Ada negatif banyak orang terlupa yang ini, negatif. Dia buat B per A saja. Hak tengah tu ingat lah, dia ada, kalau positif tu kan jadi negatif lah. Negatif jadi positif, B per A. Lepas tu hasil darab punca ambil C per A. Ramai orang tertukar. Kan, ni pun negatif, ni pun positif. Ingat konsep asal dia, kenapa dia ada negatif? Kan, tolak. 2 kali tolak jadi positif. So negatif. Ingat lah, dia punya formula dia, X kuasa tolak. Hasil tambah punca, X. Tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Ini konsep yang pertama kena ingat. Okay, kita tengok. Okay, soalan ni. Soalan nombor 2 tadi kita buat menyelesaikan kan. Okay. Cuba buat dulu. Okay, diberi P dan 5 ialah punca. P and 5 are the roots. Okay, dia punya equation dia 2x kuasa 2 tambah 4x tambah Q sama dengan kosong. Cari nilai P dan Q. Jadi, apa yang awak kena buat? Ini soalan formal. Soalan yang biasa keluar dalam kertas 1 AdMath. Kita kena buat apa dulu? Okay, tulis dulu dia punya persamaan kuadratik dia. 2x kuasa 2 tambah 4x tambah Q sama dengan kosong. Lepas tu ingat tak tadi cikgu ajak tadi, iaitu hasil tambah ataupun sum of root kita ambil negatif B per A. Maksudnya negatif 4 tu kan.
Dekat dengan tengah-tengahnya ada X ni adalah B. Jadi negatif buat dulu. Kemudian tengok positif 4. Positif 4 kalau negatif, negatif lah. Dia akan bertukar daripada negatif ke positif. Maknanya kalau positif dia akan jadi negatif. 4 per 2 akan jadi negatif 2. Lepas tu hasil darab punca C per A. Ambil C dia Q per 2. Jadi ni dapat markah tau ni. Awak tulis ini pun dapat markah. 1 markah. Okey. Kemudian kita compare dengan ayat dia. Dia kata root ataupun punca dia. P and phi. Jadi bila punca, kita juga boleh tambah. Hasil tambah punca dia maknanya P tambah 5. Hasil darab punca dia 5 darab dengan P. Ataupun P darab 5. Jadi kita compare lah dua tu. Bermaksud negatif 2 tu adalah P tambah 5. Situ dia P kat depan lah. Kerana nak cari P. Kemudian P ialah negatif 2 tolak 5. So P akan dapat negatif 7. Senang aja kan. Satu lagi. Cuba buat. Untuk cari hasil darab pula. Compare. Cuba. Kita ambil apa? Boleh? Cuba. Dapat dah? Okey, bagus ya. Dapat. Okey, so kita akan dapat Q sama dengan 10 P. P tu dapat dah tadi kan, negatif 7. So kita ganti saja. Dengan negatif 7, saya dapat negatif 70. Jadi kalau kita tengok di sini, simplenya soalan. Boleh jawab, berapa markah kita dapat? Yang pertama kita dapat dari segi, kita ada negatif 2Q per 2 P tambah 5 P. Cikgu akan tengok salah satu. Sama ada dia menggunakan persamaan atau menggunakan root tadi, salah satu dapat. Kena ada dua set. Maknanya yang belah kiri itu betul atau belah kanan betul. Salah satu. Atas dan bawah kena betul ya. Dia punya compare dia. Okey, kemudian kita dapat si tambah tu kita dapat 1 markah. Dan kita juga dapat yang hasil darab tu 1 markah ya. Kaedah cukup penting. Pastikanlah kaedah jangan tinggal. Okey, dapat 5 markah. Senang je. Okey, dapat dah? Okey, dah pandai. Kita cuba tengok yang lain pula. Okey, yang ni basic dia. Kita kena ingat kalau punca dia ada 2 jenis 3 jenis kan. 2 different real root, 2 punca nyata yang berbeza. Maknanya kita kena ingat B kuasa 2 tolak 4AC. Nampak A kuasa 2 tambah B tambah C sama dengan kosong tu kan. Jadi kita nak, kalau disebut different ataupun beza, kita kata lebih daripada kosong. Kalau 2 punca nyata yang sama, kita kata B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Kalau dia kata dia ada punca B kuasa 2 tolak 4AC kurang dari kosong. Jangan terbalik. Setengah student bila orang sebut 2 punca nyata yang berbeza, dia buat sama dengan kosong lah. Kurang dari kosong lah. Kena betul-betul baca. Okay. Kalau beza dia lebih daripada kosong. Maksudnya dia kena dekat 2 tempat lebih daripada kosong. Okay, positif lah maksudnya dia ada tambah, ada tolak Kemudian punca nyata yang sama maknanya sama kosong. Sama, ingat sama. Tiada maknanya kurang daripada kosong ataupun dia negatif. Punca negatif tak wujud Okay, mari kita tengok soalan. Soalan ini soalan tadi ni. Kita tak masuk lagi hak yang ni. Sebenarnya yang ini hak sama je. Okay, tak apa, cuba hak yang ni. Okay, yang ni macam tadi. Cuba dulu. Sebelum kita masuk yang type of root jenis-jenis punca. Jadi sebagai soalan tambahan untuk nombor 2. Macam nombor 2 tadi. Okay, cuba beza sikit lah. Soalan dia ada alpha, ada K. Okay, boleh? Pelajar boleh cuba buat dulu soalan ni.
Okey, tulis dulu 2X kuasa 2 tolak 6X tambah K sama dengan kosong tu. Lepas tu awak tulislah dia punya hasil tambah punca atau sum of root. SOR tu sum of root. Negatif B per A. Ambil negatif. Kemudian B dia negatif 6 per 2 sama dengan 3. Hasil darab punca kita ambil C per A. Maknanya K per 2. Okey. Kemudian dengan menggunakan root yang dibagi iaitu alpha dan negatif 1. So kita dapat alpha tolak 1 ya. Maknanya alpha tambahlah alpha tambah negatif 1 jadi alpha tolak 1. Kemudian hasil darab punca product of root negatif 1 darab dengan A. So dapat negatif alpha. Negatif alpha darab 1 alpha darab negatif 1 so dapat negatif alpha. Jadi kita compare, kita bandingkan alpha tolak 1 iaitu sum of root ni dengan 3. So alpha dapat 3 tambah 1 jadi 4. Kemudian product of root K per 2 ialah negatif alpha. Jadi kita akan dapat K ialah negatif 2 alpha. Negatif 2 darab 4, kita dapat negatif 8. Tu ulang balik lihat yang tadi. Lebih kurang je kan. Cuma ayat dia beza sikit. So kita dapat satu markah, satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Macam tadi ya. Ini dapat 5 markah. Okey, rasa slide saya ni sepatutnya yang ini ya. Lepas terang tadi patutnya yang ini. Okey. Terlari sikit. Okey, nombor 4 adalah soalan yang saya terang tadi iaitu tentang root. Given the quadratic equation kx square plus 3 equal to x square plus 2x have 2 equal real root. Kalau dia kata 2 equal real root, dua punca nyata yang sama, apa kita kena ingat? B square minus 4AC, B kuasa 2 tolak 4AC, dia kena? Kena sama dengan kosong lah. Jadi kita ambil dulu, tulis dulu. Adakah dia bentuk kuadratik? Tak, kita susun dulu kan. Nampak tak? K X kuasa 2 tambah 3. Lepas tu sama dengan X kuasa 2 tambah 2X. Jadi bawa pergi sebelah kiri dulu. X kuasa 2 tu. Jadi negatif X kuasa 2. Kemudian 2X jadi negatif 2X. Kemudian tambah 3. Belum kuadratik lagi kerana X kuasa 2 ada 2. Jadi kena faktor dulu. K tolak 1 dalam kurungan X kuasa 2 tolak 2X tambah 3 sama dengan kosong. Baru jadi kuadratik. Kita nampak lah kan. A dia ialah K tolak 1. B dia negatif 2 dan C nya ialah 3. Baik. Kamu cuba gantikan dalam ni. Gantikan dalam B kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Masukkan. Kenapa sama dengan kosong? Kerana disebut 2 equal root. Dua punca yang sama. Ganti. Pastikan kurungan negatif 2 tu dalam kurungan kuasa 2. Kalau tak kurung, apa jadi? Negatif tak dijadikan dia positif. Bila tekan kurungan pun kena tekan kurungan ya. Okey, so negatif 2 kuasa 2 dia akan jadi 4 ya. Lepas tu tolak 4 ni kali dengan 3 dulu jangan 4. Negatif 4 darab K tolak 1 tu. Jangan. Ada belakang tu ada 3. Jadi negatif 4 kali 3 dulu. Dapat negatif 12. Lepas tu K tolak 1. Barulah negatif 12 tu darab ke dalam. Okay. Saya hidup pening. Siapa darab ke dalam dulu? 3 ke 4? 3 ke 4? Dia kena 4 darab 3 dulu. 12 darab ke dalam. Lepas tu kita akan nampak dah mudah dah kan. Negatif 12K tambah 16 sama dengan kosong. Negatif 12K sama dengan 16. Dan K dapat 16 per 12 dapat 4 per 3. Okey ya. Kalau nak cari nilai-nilai ada 2 nilai. Kalau kata cari nilai saja ada 1 je. Nampak? Find the value of K. Kadang-kadang sebut find the values. Ada S. Bila ada S ada 2. Ya. Yang ni ada 1 je. Baik. So kita dapat markah untuk kita guna B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong.
Lepas tu kita akan dapat jawapan. Dah dapat 2 markah. Dia kena A, B kan. Dia pecah lagi. Jadi kita nampaklah 2 markah simpelnya. Baik, kita tengok soalan kedua. Okey. Cuba jawab. Kalau dia bagi dua punca nyata yang berbeza. Two different real root. Boleh? Okey, cikgu nak awak cuba dulu. Pastikan susun dulu. X kuasa 2 dengan K kuasa 2 tak ada kena mengena no. Jangan nak pergi pegu daripada 2 pula. Seorang X kuasa 2, seorang K kuasa 2 tak sama. Okey, jadi kita akan susun dulu kodetik. Okey, apa yang kita kena buat? Cari yang mana ada X kuasa 2 duduk depan. Kemudian yang ada X saja. Okey. Jadi X tolak 3KX. Yang ada X tu. Kemudian tambah K kuasa 2 sama dengan kosong. Tak jadi kodetik lagi ya. Sehingga kita faktorkan, keluarkan X. Nampak tak X sampai 2 ni? Tak mau ada 2. Kena faktorkan. Depan X tu ada 1, tolak 3K. Kemudian X tambah K kuasa 2 sama dengan kosong. Baru dapat 1 markah. Kalau biar macam kat atas tu belum bermarkah. Mesti faktor. Dapat 1 markah. Faktor pun kena keluarkan supaya A X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan kosong tu wujud. Kalau boleh susun lah, tak susun pun tak apa, kita write. Tapi kalau boleh susun macam ni dulu, kerana kita nak kena cari A tu 1 yang depan, B dia 1/3K, C dia K kuasa 2. Lepas tu bila sebut two different root, 2 punca nyata yang berbeza, jangan guna yang sama tu. Kena berbeza maknanya lebih pada kosong. Jadi masukkan nilai B, masukkan 1/3K kurungan kuasa 2. 4 kali dengan A dia 1, C dia K kuasa 2 lebih daripada kosong. Okay, lepas tu? Cuba kembangkan. Ramai orang 1/3K kuasa 2 tak tahu. Kadang-kadang dia buat sekali je. Dia kena buat kurungan 2 kali. Buat 2, 1/3K, 1/3K. Kemudian kembangkan macam biasa. Takut salah. Bukan dia ambil 1 kuasa 2, kemudian tambah 3K kuasa 2. Bukan. Dia kena buat 2 kali. Dia akan jadi okey, 1 kuasa 2 jadi 1. 2 darab negatif 3K darab 1 dapat negatif 6K. Kemudian negatif 3K kuasa 2 dapat 9K kuasa 2. Kemudian tolak 4K kuasa 2. Dia dah jadi satu bentuk kuadratik. Tapi menggunakan K. Okey, selesaikan. 9 tolak 4 jadi 5K kuasa 2. Tolak 6K tambah 1 lebih daripada kosong. Ini problem yang timbul dalam periksa. Pelajar dia tak sampai ke sini dia dah tak tahu nak buat dah. Dia buat faktor macam biasa. Dia tak boleh. Dia faktor, kita guna kalkulator kan. Kita dapat jawapan. Okay, ini jawapan daripada kalkulator kan. Kita akan dapat K sama dengan 1/5. K sama dengan 1. Cukup percaya awak semua tahu kan guna kalkulator mood, EQN, degree. Kan? Dapat dah A dia 5, B ni 6, C 1. Kita akan dapat jawapan. Jangan pergi jawab dalam bentuk perpuluhan. Kena pecahan nak masuk dalam. Ingat lah, pemfaktoran tak boleh perpuluhan. Okay, awak dapat 0.4 ke 0. Apa? 0.2. Pibuh 0.2 dalam kurungan. Tak boleh. Dia kena tukar kepada pecahan. Lepas tu 5 kali K dapat 5K tolak 1. K sama dengan 1. Ini untuk faktoran lah. Kalau yang ini, kita bagi markah. Kita tengok dekat gambar aja. Ingat lah, kuadratik ni dia dipanggil sebagai inequalities. Ketaksamaan. Kita kena lukis markah dekat sini. 1/5, 1. Lepas tu dia kata lebih daripada kosong, kita lorekkan belah atas. Belah atas tu. Lorek, tak apa tak lorek macam ni apa. Nampak belah atas. Jadi dia akan nampak ke kiri dan ada yang ke kanan. Pasal lebih mana duduk atas. Okey, lepas tu bila yang kiri tu
Kita tengok nak pandang ke kiri, K kurang dari 1/5. Ke kanan, K lebih 1. Macam tu. Tahu kita dapat markah. Satu markah untuk two different root tadi. Pastikan pelajar simbol lebih kurang sama dengan tu betul. Tidak tak ada markah. Lepas tu kita dah faktor, kita dah kena lukis. Lukis ni satu markah. Ramai pelajar tak lukis. Kan dia jawab 5K tolak 1 lebih daripada kosong. Tu dia jawab. K tolak 1 lebih daripada kosong. Entah apa-apa jawab pun. Jadi kita pastikan lukis ni kena ada gambar rajah tu lukis. So, dapat jawapan satu markah. So, 3 markah. Kadang-kadang, yelah kenapa nak lukis? Fikir kenapa nak lukis? Kita nak tahu bila lebih daripada kosong, duduk belah atas, dia berbeza jawapan yang satu lagi, yang kurang dari kosong. Okay, kita nak tahu dia duduk mana arah dia. Okay. Okay, sekarang cuba buat ini pula. Dia kata, tiada punca nyata. No root. Boleh? Cuba buat dulu. Okay, given the quadratic equation, k square plus kx plus 1 equal to negative x have two equal root, have two different root. Yang ni no root. Dia boleh bagi berbagai-bagai soalan menggunakan persamaan yang sama. Persamaan kuadratik dia bagi sama, tapi dia boleh buat ikut suka dia. Dia ada punca lah, macam-macam. So, kita tengok di sini, kita kena susun dulu supaya x cos 2 tambah kx tambah x. Kx tambah x duduk dekat dulu tambah 1 sama dengan kosong. Kerana kita kena faktorkan k tambah 1. Itu x. Baru dapat itu markah. Lepas tu kena pasti A yang mana? A dia 1. B-nya K tambah 1. Dan C-nya 1. Lepas tu, awak masukkan dalam B kosong 2 tolak pi C. Ingat, pasal no root, kurang dari kosong. Ingat tu lah. Bila masuk dalam B dia K tambah 1, buat kurungan kosong 2 tolak 4. A dia 1. C pun 1. Dapat satu markah lagi. Okay, kembangkanlah. Cara kembang ni ambil je senang je kembang. Ambil K depan ni kosong 2, dapat K kosong 2. 2 kali 1 kali K. 2 kali dengan 1 kali dengan K tu, dia dapat 2K. Kemudian 1 kosong 2 dapat 1. Kemudian negatif 4 kali 1 kali 1 dapat negatif 4. Okay, so dia jadi... Okay, kita tinggal satu kotak tu. Dapat masuk. Okay, tak apalah. Kita guna kalkulator, kita dapat... Ni... saya teruskan. Dia teka belakang pula. Okey, saya ulang balik. Yang K kuasa 2 tambah 2K tolak 3 kurang dari kosong. Kita kena faktor guna kalkulator. Kan? Dapatlah negatif 3 dengan 1. Ingat, ni K ni bukan X. Kalkulator keluar X, dia pergi buat X. Salah. So, pastikan ya, apa yang dia tanya nilai K kan. So, walaupun kalkulator keluar X, kita kena tulis K. So, K sama dengan 3, jadi K tambah 3. K sama dengan 1, jadi K tolak 1 kurang dari kosong. Kita lukis. Kita letakkan negatif 3 belah kiri, 1 belah kanan lah. So, bila kita lukis, kita nampak tak dia kurang. Kurang belah bawah. Lorek belah bawah tu. Jadi, terletak di antara negatif 3 dengan 1. Dapat? Simple je kan? Okey, sekarang kita bagi soalan tajuk seterusnya, iaitu kuadratik. Kita samaan kuadratik. Boleh, cuba buat dulu. Okey, boleh cuba. Okey, kembangkan dulu. Okey, dapat tak jawapan? Cuba tunjuklah X
dengan X tolak 4 kurang sama dengan 12 tu, dia kena kembangkan. Lepas tu bawa 12 ke sebelah, kemudian faktor. Kemudian kita lukis dia punya ni. Kemudian kita nampak dia kurang kan, kurang pada kosong belah bawah. Jadi terletak di antara negatif 2 hingga 6. So pastikanlah kita dapat lengkap pengetahuan kita tentang ketaksamaan tadi. Iaitu yang pertama sekali ya, kita mesti tahu macam mana nak susun jadi kuadratik. Lepas tu faktor. Kena ada faktor. Walaupun kalkulator kita ada jawapan, tapi kena faktor juga. Lepas tu kita lukis. Dia kuadratik ni, kalau depan dia X kuasa 20, dia bentuk U lah, bentuk senyum. Lepas tu 2, negatif 2 dengan 6 tu kita letak betul-betul tempat dia, jangan terbalik pula. 6 belah kiri, 2 belah kanan. Dia ikut susunan lah kan, kecil belah kiri, besar belah kanan. Jadi kita nampak dah X terletak di antara negatif 2 hingga 6. Itu simple je kan. Yeah. Okey, cikgu nak terang sikit pasal tajuk ni bukan apa, pasal dia ada kuadratik kat sini. Dekat mana? Kejap kita tunjuk yang ini. Kejap ya. Tak ada. Okey. Kejap ya. Okay, kita tengok saya ada kuadratik dekat ni. Okey, dekat sini lah ya. Dekat sini kita ada pemfakturan. Okey. Jadi dia punya soalan, kadang-kadang kita jumpa persamaan serentak ya, simultaneous equation yang ada pemfakturan dan ada yang menggunakan rumus kat sini. So ada kaitan ya dengan tajuk serentak ya. Okey. Jadi kita tengok sama serentak ni dia menggunakan, saya ulang sikit sama serentak ya. Supaya boleh ingat balik untuk tajuk ni. Okey. Ini antara soalan sama serentak, simultaneous equation. Dia kata beri jawapan betul pada 3 tempat puluhan ya. Bila tempat puluhan, kita akan melibatkan balik. Maknanya tajuk lain ni, dia akan masuk dalam tajuk ni. Okay. So yang pertama kita jadikan Y sebagai perkara. So 2X. Y sama dengan 3Y tu ke sebelah dulu kan. So 2X tolak 1 kita per dengan 3. So pastikan Y atau X sebagai perkara lah. Lepas tu dia ganti masuk kan. Masuk dalam 4X, darab dengan Y tu ganti dengan 2X tolak 1 per 3. Tolak X kuasa 2 tolak sama dengan 6. Lepas tu dia tolak 6 kan. Lepas tu dia kembangkan. Okey, yang ini jadi kuadratik. Saya nak terang yang ini. So penggunaan rumus ya. Rumus mesti ada. Kalau tidak, hilang markah. So dia dapat jawapan. So simple je kan. Ini nak terang yang ni. Lepas tu kita dapat jawapan ni. Ataupun kita gunakan X sebagai perkara pun boleh juga. So simple je. Jadi untuk cluenya, kalau kita jumpa tajuk ini, dia menggunakan rumus. So pastikan rumus ni kita hafal lah. Okay. Kalau ada dalam dulu ada. Saya tak pasti yang hak baru ni. Tak. Okay. So sekejap ya, saya teruskan dengan pasal nak cerita, saya prepare banyak topik tak apa, saya buka ke soalan dululah. Kalau ada soalan nak tanya apa tak? Saya teruskan dulu. Dalam admin ni kita ada tajuk yang saya kelaskan sebagai warna merah dan warna hijau, warna kuning.
Warna merah ni adalah tajuk yang biasa pelajar tak jawab. Janjang, tempat dulu, ataupun progression kan. Kemudian tajuk titan lima banyak kan dia reject terus ya. So ketan bulat kerana dia lebih kepada kebat. Memang hot minute kebat. Memang pujuk tiap-tiap tahun pening kepala. Dia buat logo macam-macam. Differentiation dengan integration, perbezaan dengan pengambilan memang belajar akan reject terus ya. Tak faham tu. Kemudian kinematik gerakan linear, tak faham lah tentang A, S, V, tak faham. Pengatur cara linear, kita ni suruh reject kerana admit dia akan banyak soalan ni adalah soalan yang paling kita begitu susah bagi markah. Silap sikit habis. Tak macam matematik. Walaupun tajuk tak matematik, tapi cara pembagian markah untuk admit memang susah tajuk ni. Dia kena tepat sungguh. Lari satu kotak kecil pun lah silang markah. Dan dia yang straight lah. Panggil senang cerita straight lah. Susah nak dapat markah penuh. So biasanya pelajar akan jawab yang warna hijau. Desain segitiga dengan nombor indeks lah. Yang itulah kadang-kadang buka soalan jawab yang itu dulu. Dan segitiga dengan nombor indeks. Okey, yang saya pi statistik tu yang saya sebut tadi, taburan kebarangkalian ni senang. Bila atur dan gabungan dia terketan 5 tapi duduk dalam kertas 1 tapi taburan kebarangkalian ni cukup senang. Okey, kita akan tengok lagi lah. Kemudian tajuk yang saya warnakan dengan warna hijau tu lagi, fungsi yang belajar tadi fungsi kuratik, sistem persamaan indeks, search dan log ni dia tak susah kan kalau kita kuasai guna hukum linear. Ada orang kata indeks search ni susah kan. Dia simple je, dia kena hukum guna jadi. Kemudian hukum linear dan antara tajuk yang boleh juga dijawab ialah koordinat geometri pasal dia bukan macam garis lurus saja. Vektor tak susah. Fungsi trigonometri kita fokus kepada lukis trigonometri je lah. Okey, saya boleh pecahkan kepada macam ni lah Kertas 1 ni kita tak yang warna hijau, saya gunakan warna hijau tu. Kita tengok kertas 2 dulu kertas 2. Kita ada system of equation pun ada kertas 2. Yang kertas tu pun ada. Dia ada dua-dua. Maksudnya kemungkinan ada yang jenis 3 unknown at YZ. Dia kan dia ada 3 persamaan serentak kan. Ataupun dia buat satu linear, satu tak linear tu kan. Jadi ada 2 kemungkinan. Dua-dua keluar. Kita tak tahu lagi macam mana format yang baru ni. Okey, bila tahun ni, tahun yang pertama, KSSM, kita pun pemeriksaan diri pun, kita tak tahu lagi. Yang penggubah tu seorang je. Kementerian Pendidikan, dia seorang je. Kemudian kita akan pergi buat pemurnian untuk skema yang dia bagi tu. Kita banyaklah penambahan kita akan buat. Okey, kemudian tengok linear law. Linear law ni, hukum linear ni awak tengok Kertas 1 pun ada, kertas 2 pun ada. Dia duduk kat bahagian B yang linear law yang kertas 1 tu biasanya dalam hukum penukaran kan. Awak nak tukar daripada tak linear menjadi linear ataupun linear menjadi tak linear. Okey, kemudian yang bahagian B tu banyak akan boleh score. So kalau nampak bahagian B tu kita ada vektor boleh buat kan. Vektor boleh nak pilih 3 kan. Satu lagi kita pilih probability distribution lah, taburan kebarangkalian tu. Jadi berbalik pada soalan tu, yang mana nak bagi lulus, awak jawab yang hijau ni. Sistem persamaan, hukum linear, vektor, desain segitiga, indeks. Jawab, dapat markah penuh yang ni, dah boleh lulus. Okey. Maknanya latihan untuk nak bagi kukuh, pastikan yang inilah kita dapat kuasai sepenuhnya. Sama serentak. Hukum linear, vektor pun tak susah kan? Dalam bentuk penambahan saja. Kalau tak boleh, taburan kebarangkalian. Okey. So, ini berapa markah Kita akan dapat lebih kurang 10, 20, 30, 40, 47 markah. 46 markah. Itu je lah. Kemudian yang belah kata tu boleh kita jawab kan. So simple saja nak pergi lulus. Jawab aja. Okay. Baik, saya nak teruskan tadi yang tajuk tadi taburan
kebarangkalian tadi. Lukis gerak pun taklah susah kan. Pasal dalam matematik pun ada kan. So taklah susah. Trigonometri tu kita takrikan sebagai yang senang. Saya tunjukkan sikit. Apa yang susah. Bila soalan Pak Isa, dia akan keluar tentang melakar kan. Melakar. Dia akan ada soalan melakar graf. Contohnya, ini tak ada lah soalan ni. So, saya nak cuba ringkaskan lah Awak lukis je bentuk. Kalau dia kata kau lukis bentuk kau, dapat 1 markah. Bentuk kos. Kalau dia minta 2 kos, 2 X ke, jadi kos. 1 markah dapat untuk bentuk dia. Lukis, katalah tak terlukis. Dapat bentuk je. Tapi kena ada lah dia punya paksi dia. Paksi dia. Paksi boleh guna pi ataupun guna darjah. Tapi senang guna darjah lah Nak faham. Okey, ini kos. Kalau dia bagi soalan beza sikit, dia kata 2 kos 2 X. Bermaksud 2 duduk kat atas kan. Awak nampak 2 atas, 2 nanti 2 bawah, dapatlah amplitude 1 markah dapat. Sebabkan amplitude atas bawah. Kemudian katalah awak buat, dia bagi soalan cos 2x. 2x tu maknanya 2 circle. Maknanya awak buat 2 pusingan. Cos dia macam sayap kan. Sayap ni atas tu bawah. 1, 2. Ujung mesti 360 mesti ada. Ni yang belakang ni banyakkan orang tertinggal. 360 darjah ataupun 2 pi mesti ada. Tidak salah. Kalau minta kosong hingga 2 pi kan. Okey, yang ni markah penuh. Kita akan dapat 1 markah untuk bentuk, 1 markah untuk amplitude. Amplitude dia 1. Kemudian dia punya 2 pusingan tu. Okey, contohnya dia bagi soalan cos 2x kan. Saya buat cepat sikit. Ini simple je. Kalau dari kosong hingga pi kan. Kalau kata 2x, maknanya 2 circle kan. Jadi 1, 2, buat 2. Tapi dia nak 180 saja. Kat tu je lah. 180 saja. Jadi kita dapat lukis. Jadi rasa tak ada masalah. Dapat markah. Betul, markah mudah dapat. Banyak kan orang tak berani jawab bila suka ni kan. Tapi yang saya ni tak dapat lah. Kalau kita buat mana-mana kesalahan, tak akan dapat dengan persayaan. Tak akan dapat markah. Dia mesti perfect. Dalam persayaan 2. Mesti perfect. Dia punya jawapan di atas tak ada salah langsung baru dapat 2 markah. Tapi kamu dalam AppMath ni, kita bagi markah. Kita kutip. So, pertama sekali markah kita dapat dari segi apa? Amplitude. Bentuk dulu. Amplitude. Circle berapa. Kemudian garis lurus dapat markah. Nama persamaan dapat markah. Senang je. Okay, ini contoh soalan lah. Macam mana nak lakar yang ini 32 kos 2x. So, kita lakar tu. Bila lakaran kita nampak bentuk kos tu, kita dapat markah dah. Walaupun sekerat. Tapi kena bagi satu set penuh lah. Satu pusingan. Okay, so dari segi markah, saya rasa nak sentuh yang ini kalau dia ada reflect dia ada negatif. Negatif maknanya atas tu bawah tu bawah ni atas. Jadi dia akan dapat negatif 1/2 menunjukkan dia akan pusing lah. Satu bawah. Okey, yang ini contoh lah. Saya bagi contoh. Banyak yang nak cerita tapi simple je saya nak cerita. Bila kita jumpa soalan, ini soalan kos. Okey. Ini kalau sin. Kalau sin dia naik bukit, turun bukit kan. Naik, turun. Kemudian kalau dia bagi 3 sin X. 3 tu maknanya kan atas. Amplitude dia atas 3, bawah 3 kan. So dia dapatlah 2 markah dah ni. Dari segi bentuk 1 markah, sin tu bentuk sin Matematik pun ada tajuk ni. Kan? Jadi taklah susah. Kalau dia kata sin X tambah 1 menunjukkan dia shifted naik satu kotak ke atas, 1 unit ke atas. Okay. Kalau sin 2X, buat 2 circle. 1, 2. Yang di hujung sekali tu 2 pi ataupun 360 darjah. Boleh buat mana-mana Okay. Biasanya kalau dia ada modulus, tunjukkan yang bawah naik atas. Jangan pula bawah turun. Yang atas tu bawah naik atas tu ni kalau negatif. Kalau ada modulus, maknanya semua yang negatif akan jadi positif. Simple je. Ini kalau tan, tahun lepas keluar tan. Ingat betul tan tu. Atas, kemudian atas bawah, bawah. Dia akan dapat 1 markah. Tapi kita nampak tak dia ada macam asintot tu. Putih-putih tu. Kalau langgar putih-putih 90 dekat 270 tu, tolak 1 markah. Dia akan tolak markah pula kalau terkena. Jangan kena. Okey, ini contohnya Pak Izzah keluar tangent 2x. Macam ni lah. Satu set dia ada dua pusingan
Kita bagi markah berdasarkan kepada bentuknya. Okey, ni set serta yang ini ataupun binomial ni. Okay, ni kalau duit shilling kita lambung. Simple je saya nak terang. Okay, kita ada kebarangkalian kan. Okay, yang ini kebarangkalian kalau kita tengok di segi. Ini binomial lah. Formula tu kalau boleh ingat, tak ingat tak apa, ini pasal dia bagi. Okay, saya nak terangkan setiap kebarangkalian dia ada nilai-nilainya dan jumlah kebarangkalian akan berjumlah 1. Maksudnya shilling tu dia baling. Maknanya kosong tu adalah menunjukkan dia dapat daripada balingan tu, dia baling 3 kali. 0, 1, 2, 3 maknanya kosong tu maknanya dia nak dapatkan gambar. Tak dapat gambar, kosong. Ataupun dia dapat 1 gambar, 2 gambar ataupun 3 gambar. Jadi kebarangkalian akan jadi sama kan. Sinkron kan, gambar ataupun angka dia seimbang. 0.5, 0.5. Jadi kita pun dapat kira. Okay, ini dipanggil pembeli ubah rawat diskrit. Kita tengok kalau jumlah semua akan jadi 1 balik. So ini simple je. Okey, saya nak cerita yang ini. Ini pun periksa keluar macam ni. Ini taburan kebarangkalian. Dia bagi 1 soalan je. Dapat kerana 5 markah. Okey, dia kata kebarangkalian adalah untuk berlakunya kemalangan 5%, maknanya 0.05. Q ialah 0.95, dapat 1 markah tu. Kebarangkalian dia tulis tu. Kemudian dia masukkan X sama dengan R tu, bermaksud kalau 1 tepat 1 kali, maknanya PX sama dengan 1. Kita masuk dalam formula tadi, 7C1, 0.0501, 0.906. Jadi kita akan dapat 1 markah situ. Dapat 0. Nah, ini saya nak ingatkan. Bila kebarangkalian mesti 4 tempat perpuluhan. Jawab 2 salah. Ada pelajar 0.26 salah. Ini mesti 4 tempat perpuluhan. Lebih kita tak galakkan. Kerana skema kita 4 sahaja. No? Okay, mesti 4 tempat perpuluhan. Baik. Gunalah kalkulator. Apa salah kan? Nak tekan kalkulator, tekan mod. Sampai jumpa fit, tekan nombor 1. 0 hingga 9, tekan 4. Dapat 4 tempat perpuluhan. Simple lah cara nak guna kalkulator ya. Alright. Saya nak tunjukkan yang ini kalau hujan, sekarang musim hujan kan. Okay, dia punya kebarangkalian dia kata sekurang-kurangnya 5. Maknanya dia boleh jadi 5, 6, 7. Jadi kita dapat 1 markah kat situ. Tulis je. Dia kata lebih daripada 5. Okay, X sama dengan 5, X sama dengan 6, 7. Dapat 1 markah. Apa pelajar tak buat yang ni? Kan? So, kurang-kurang 5 maknanya lebih atau sama dengan 5. Jadi 5, 6, 7 dapat 1 markah. Lepas tu dia pun tulislah nilai dia kan. Ambil 5 campur 6 campur yang 7 tu. Lari. Okay, so dapat jawapan lah. So saya nak teruskan. Okay. Yang ini kalau dia lebih daripada 2 banyak pula. Jadi 2 sampai 9. Maka 2, 3, 4 sampai 9 susah, ambil 1 tolak yang tak ada. 0 dengan 1. Dapat itu markah. Lepas tu ganti dalam formula. Formula kan dia bagi dapat Excel kan, ganti saja. Kita akan dapat jawapan dia. So, itu simple ya. Kita akan dapat 3 markah. Dia bagi A kan. Kemudian dia akan bagi B macam tu. Okay, ini adalah contoh kalau dia bagi dalam bentuk penggunaan NPQ tu. Kadang-kadang itu pun orang tak tahu kan. Dia tanya variance sampai what, dia tanya apa dia. Macam nak cari kan. Dia punya formula senang je. Min NP. Jadi N tu ialah 200. P ialah 0.41. Dia akan dapat jawapan 82. Itu min. Kemudian kalau kita cari variance ialah NPQ. Jadi gantilah N dia 82. P dia 0.59. Selepas P kita dapat Q tadi kan. 0.59 tu adalah Q 80 NPQ. NP dah darat tadi 82 kan, betul lah. NP ialah 82. Jadi NPQ maknanya 82 darat 0.59 iaitu Q dia. Iaitu dapatlah ataupun nama semula NPQ kan. Kemudian siapa yang punca NPQ, saya dapat jawapan. So ini biasa lalu keluar dalam bahagian B beri soalan. Dan dia ada okay, kalau kita tengok sini simple je saya tunjukkan. NPQ tu
min NP, sampai Y dia punca NPQ, ganti masuk je. Ini soalan pasal tahun lepas. SPM tahun lepas. Keluar macam ni. Kita ada orang. Okay, dia bagi warga mah tu adalah barangkali dia P. Kemudian min dia 30. Jadi kita tahu min dia adalah NP. Jadi 30 sama dengan NP. So, boleh kot, tak ada masalah kan? Saya tak sempat nak ni. Okay, saya pun cerita sikit je lah. Banyak yang nak cerita, nak kongsi. Okay, yang ini antara senang ya, saya sebut kurang perkosong tulis kurang tu dapat satu markah dah. Atau guna formula satu markah. Kita pilih salah satu. Mungkin dia buat kosong tu betul, hak yang guna satu tu betul, mungkin guna hak dua tu. Salah satu dapat satu markah. Dan itu tepat. Jawapan janganlah tengok. Kita tak fokus jawapan sangat untuk kata satu. Semua tengok kat jawapan 4/40. Ini adalah contoh soalan-soalan yang boleh. Boleh. Cuma saya nak nasihatkan lah apabila pelajar untuk Pak Isau ni fokus kepada soalan-soalan yang agak senang dahululah. Contoh taburan pendekan ni rasa senang, jawablah dulu. Tak tahulah berapa orang kata senang ni. Pasal banyak kan kita tengok pengalamannya, ramai yang kata pilihan yang ni dia tak pilih. Padahal ini senang. Okay. So taburan normal pun kita kadang-kadang kita tak kuasai. Simple. Soalan dia tak ada lain formula dia. Formula dia hanya satu je, iaitu formula Z, X tolak min per sampai Y. Jadi kita akan guna formula tu untuk dapatkan, kemudian gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan tu. Semua tu simple je. Nanti boleh buat ulang kaji balik macam mana tajuk ni. Okay. Saya rasa tu sekadar tu perkongsian. Saya nak cuba